Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabari sekalian. Untuk video kita pada kali ini, saya ingin menyentuh tentang satu perangai kerajaan Perpada Madani ini yang kadang-kadang memang menjengkelkan. Iaitulah, mereka memang cukup suka klaim kerja orang lain. Hashtag dan klaim. Kita intro dulu. La 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 la. Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang ini negara dikecohkan betul-betul viral berkenaan dengan kejayaan menghasilkan tuaian bawang yang pertama secara tempatan, secara komersial dekat negara kita ini. Di mana tuaian pertama menurut Datuk Seri Berhad Sabu, Menteri Keterjaminan Makanan, ialah sebanyak 2.3 tan. Di mana ini memang satu kejayaan lah. Memang kita sebenarnya sangat-sangat mengharapkan kita dapat mengeluarkan bawang tempatan yang tersendiri. Sebab sekarang ini tuan-tuan, bawang-bawang yang ada kat pasaran ini 100% bergantung kepada bawang import, terutamanya dari India. Dan orang Malaysia ini pula, masakan-masakan mereka memang majoritinya menggunakan bawang. Tak kira lah masakan Melayu ke, masakan Cina ke, masakan India ke, guna bawang belaka. Jadi kebergantungan terhadap bawang import ini memang kadang-kadang sangat-sangat menyusahkan kalau ikutkan. Jadi apa-apa pun mereka cuba juga nak menghasilkan bawang tempatan dan Alhamdulillah berjaya juga dihasilkan menerusi tuaian pertama 2.3 tan itu. Which is taklah banyak mana, tetapi bagus untuk satu tuaian yang pertama. Dan insyaAllah selepas ini lebih banyak lagi tuaian-tuaian bawang ini dapat dilakukan. Tetapi memanglah kita tahu anak papa ini tengah bergembira. Mereka katakan, tengoklah kehebatan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Mak Sabu begitu hebat sekali, berjaya menghasilkan bawang dan macam-macam lagi lah. Kalau harapkan kerajaan walaon satu apa pun tak guna sebagainya. Saya dengar benda itu. Saya sangat mendengar kata-kata itu. Dan bila saya dengar mereka cakap macam tu, saya senyum je lah. Sebab ternyata mereka ini tidak belajar pada sejarah. Dan ternyata mereka memang cukup suka klaim kerja orang lain masalahnya. Alah, macam raut bypass lah. Kan baru-baru ini road bypass telah dilancarkan, boleh digunakan pada umum. Dan mereka pun claimlah, oh road bypass ini kejayaan kerajaan Madani dan macam-macam lagi. Padahal road bypass itu merupakan hasil buah tangan daripada Najib Razak. Zaman Najib Razak ini perancangan dan pembinaan road bypass itu bermula. Dan sekarang barulah menjadi dan macam-macam lagi lah. Tapi macam biasalah, mereka ini kan suka claim. Tapi tak apa, tu belakang cerita. Even melalui video ini pun, saya macam terdengar-dengar tau kata-kata anak papa sekarang ini ditujukan pada saya. Papa Barry ni kan semua benda nak claim. Konon-kononnya PN buat kerja lah. Padahal PN tak buat kerja. Bawang ni pun hasil daripada kejayaan Mak Sabu. Macam-macam lagi. Baik, dekat sini saya ceritakan pada anda lah tentang kronologi pengeluaran bawang dekat negara kita ini. Macam mana perancangannya daripada awal sampailah tuaian pertama berjaya dilakukan dekat Perak itu. Dia macam ni tuan-tuan sekalian. Perancangan untuk menghasilkan bawang secara tempatan ini sebenarnya dah lama dah. Sejak tahun 1990-an lagi sebenarnya penyelidikan demi penyelidikan telah dibuat, tetapi banyak yang menemui jalan buntu. Sebab bawang ini bukan macam kita nak tanam nenas ke, bukan kita macam nak tanam getah ke apa-apa, tidak. Sebab bawang ini optimumnya suhu persekitaran untuk menumbuhkan atau membiakkan bawang ini ialah pada kadar 25 darjah Celsius tau, which is lebih sejuk dengan Malaysia ini. Malaysia ni pula suhu puratanya 30 darjah Celsius lebih. Jadi cuaca dekat Malaysia ini kalau ikutkan, dia tidak berapa sesuai tau untuk orang kata apa, hendak menumbuhkan bawang ini sebenarnya. Penanaman bawang dekat Malaysia tak berapa sesuai sebenarnya berdasarkan pada faktor suhu. Tetapi macam saya katakan tadi, keperluan untuk menghasilkan bawang tempatan ini adalah sangat-sangat crucial sebab kebanyakan makanan kita ini bergantung pada bawang. Jadi at least kalau bawang tempatan ini bisa dihasilkan, sekurang-kurangnya 30 hingga ke 40% kebergantungan kita terhadap import dapat dikurangkan. Jadi penyelidikan demi penyelidikan dilakukan pada tahun 90-an, pada tahun 2000-an, tetapi semuanya tidak membuahkan hasil. Mungkin kerana pada masa itu kita punya teknologi pun tidak begitu cantik lagi dan macam-macam lagi lah. Fast forward pada tarikh 22 Jun tahun 2022. Di sinilah Kementerian Pertanian telah mengumumkan bahawa mereka akan memulakan satu projek rintis untuk penghasilan bawang tempatan yang pertama. At least itulah yang telah diumumkan oleh Ketua Setiausaha Kementerian tersebut, iaitu Datuk Haslina Abdul Hamid. Di mana di sini mereka telah mengumumkan akan buat satu projek rintis. Dan Kementerian Pertanian pada ketika itu adalah di bawah Datuk Ronald Kiandi. Dan juga timbalannya ialah Datuk Ustaz Nik Zawawi Saleh.
Kemudiannya, seminggu selepas itu, pada tarikh 29 bulan Jun tahun 2022, berlakulah perbincangan demi perbincangan antara beberapa pihak yang berkepentingan dan juga pihak pemegang taruh seperti penyelidik-penyelidik untuk bahagian horticulture, dan kemudian penyelidik bahagian kejuruteraan dan juga penyelidik-penyelidik bahagian tanaman industri. Mereka semua bincang, mewujudkan R&D dan kemudian telah bersepakat untuk membuat satu projek rintis penyemaian benih bawang tempatan ini dekat Mardi Baco. Bila penyemaian benih itu dilakukan, mereka tengoklah berhasil ataupun tidak. Tengok-tengok berjaya, berhasil. Bila penyemaian benih itu berjaya, benih-benih itu berjaya dihasilkan, berlakulah satu projek rintis untuk menghasilkan bawang tempatan pertama dekat Mardi Baco juga. Dan akhirnya, muncullah bawang tempatan yang pertama dekat bahagian perintis penyelidikan tersebut. Sebab itulah Mardi duk klaim benih ini. Dia kata jangan lupakan diorang start semua ni masalahnya kan. Dan selepas kejayaan menghasilkan bawang dekat Mardi Baco itu, maka benih-benih yang telah berjaya disemai itu, yang kuat itu, diagih-agihkan oleh Mardi kepada beberapa tapak semaian di seluruh negara. Dan salah satu tapak semaian yang mendapat benih tersebut ialah dekat Perak. Dan tempat ni lah tempat yang duk keluarkan bawang 2.3 tan itu. Jadi bila Perak ini, tempat dekat Perak ini berjaya mengeluarkan bawang sebanyak 2.3 tan, ini adalah benih yang datang hasil daripada penyelidikan dan juga program yang telah dirintiskan oleh Kementerian Pertanian ketika tahun 2022 zaman Datuk Ronald Kiandi menjadi menterinya. Jadi secara asasnya, bawang yang berjaya dihasilkan ini sebenarnya ada buah tangan Perikatan Nasional dekat situ, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita tidak harus melupakan sejarah, kita tidak harus untuk melupakan kronologi-kronologi yang berlaku. Sebab apa tahu? Sebab kita tak nak dikenang sebagai satu bangsa yang tak bersyukur, tidak mengenang budi. Masalahnya betul tak? Kita jangan asyik nak claim kerja orang lain je. Kita kena bagi penghargaan dan juga kredit kepada mana tempat yang sepatutnya mendapat kredit tersebut. Tetapi kita cerita semua ini bukan apa. Kita bukan nak main politik bawang sangat dan sebagainya. Kita faham, at the end of the day, benda ini bukan untuk kerajaan mana-mana pun. Bukan untuk politik Malaysia ke apa-apa ke. Tetapi untuk rakyat. Dan itulah yang buat penyelidikan dan juga penanaman ini ialah Mardi. Iaitu satu agensi kerajaan. Bukannya kementerian itu sendiri yang tanam. Bukannya Datuk Ronald Kiandi itu yang tanam. Bukan Mak Sabu yang begitu ai. Sebaliknya yang buat kerja ini adalah Mardi. Menteri bertukar. Kejap menteri itu, kejap menteri ini. Dasar-dasar pun bertukar. Tetapi yang duduk dekat Mardi itu adalah orang yang sama. KSU-nya juga boleh jadi orang yang sama selagi tak bersara. Jadi secara asasnya, kita nak bagi tahu apa yang ada dekat Perak pada ketika ini adalah hasil usaha daripada kerajaan terdahulu juga. Jadi, macam saya katakan tadi, kena jugalah bagi kredit secara asasnya. Tetapi apa-apa pun yang paling penting sekarang ini, kita nak ucapkan tahniah kepada Mardi, kepada Kementerian Pertanian, baik di bawah Dr. Ronald Kiandi ataupun bawah Mak Sabu sekarang ini, kerana telah berjaya menghasilkan bawang tempatan secara komersial buat kali yang pertama. Tuaian 2.3 tan itu macam saya katakan, walaupun tak sebanyak mana, tetapi that is a very good start. Dan kita harapkan selepas ini lebih banyak lagi bawang-bawang dapat dihasilkan, lebih banyak lagi tapak-tapak semaian di seluruh negara dapat menghasilkan bawang secara komersial, supaya macam saya katakan tadi, bekalan bawang untuk kegunaan tempatan dapat dikurangkan kebergantungannya kepada bawang-bawang import. Tetapi yang paling penting sekali tuan-tuan sekalian, kita dekat bawah ini, kita elakkanlah daripada jadi makcik bawang yang duk cerita sana cerita sini tanpa sebarang fakta yang betul-betul kukuh. Sebab, yelah, kita tak nak nanti digelarkan sebagai satu generasi yang tak ada bawang pun dekat negara kita ini, tetapi kita ni kuat membawang. Tu masalah dia kan. Tetapi kalau bab klaim kerja orang ni, kadang-kadang kita cuma boleh kata je. Tapi, at the end of the day, kerajaan ini kerajaan mereka. Suka hati mereka lah nak klaim kerja orang lain ke, apa-apa ke kan. Sebab mereka boleh buat. Dah asal boleh, dik. Sani Hamzah pun dah kata macam ni kan. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.